suci. Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Quddus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Quddus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la
kuasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Menonton secara langsung, Assalamualaikum subuh pada pagi ini bersama saya Naufal Hatta, 3 Ogos 2023 bersamaan dengan 16 Muharram 1445 Hijrah. Yang sedang bersiap-siap, tenang-tenang saja, jangan gopoh-gopoh ya. Ta'anni minallah, tenang-tenang itu daripada Allah, wal ajalah minasyaitan. Gopoh-gopoh itu daripada syaitan. Tenang saja. Kejut anak pun elok-elok, jangan marah-marah, tenang, insya-Allah. Ada keberkatan dalam ketenangan itu, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat yang dah ada bersama kita di Facebook Live TV Al Hijrah. Yang mengucapkan salam, yang mendoakan sama-sama. Alhamdulillah, kita mengharapkan semua dapat kita bersama bina syurga di rumah, insya-Allah, dan bersama bina rumah satu hari nanti di syurga, dan bersama dapat masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Dan kita mengharapkan juga dalam ilmu yang kita kongsikan dalam Assalamualaikum subuh, Assalamualaikum dan sebagainya di TV Al Hijrah, dapat kita satukan ummah dengan ilmu, insya-Allah. Dan bersama dengan saya pagi ini di Assalamualaikum subuh, insya-Allah, beliau sebagai ikon pertubuhan kebajikan anak-anak yatim Malaysia, iaitu yang bahagia Ustaz Ahmad Syukri. Assalamualaikum Ustaz Syukri. Waalaikumsalam.
Terima kasih bersama kami hari ini Ustaz. Kembali. Cantik berbatik pada hari Khamis. Alhamdulillah. Ustaz, topik kita hari ini peribadi unggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kami semua insya-Allah kita para penonton jelas innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Nabi itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak-akhlak itulah yang menyebabkan ramai yang jatuh cinta. Hari ini isu kita tak kiralah yang golongan dewasa maupun yang muda, isu akhlak itu sangat-sangat membimbangkan dan menusingkan. Boleh sebagai permulaan mukaddimah, mungkin Ustaz boleh kongsikan contoh-contoh akhlak-akhlak Nabi yang terbaik untuk kami semua ikuti. Ustaz, tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Saudara Naufal yang saya hormati dan juga para penonton yang dihormati sekalian. Isu akhlak ini merupakan satu isu besar yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ya hadis yang saudara bacakan tadi, hujung itu ialah liutammima. Liutammima maksudnya ialah menyempurnakan. Tatmim. Bukan manusia tak ada akhlak, Nabi pun tahu. Sebahagian manusia itu sudah mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Cuma tugas Nabi itu ialah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu adalah sebahagian daripada tanda beragama. Tanda beragama bukan kerana seorang itu solatnya kuat, solatnya hebat, ibadah khususinya banyak. Bukan sekadar itu. Tapi kesempurnaan seorang Muslim itu ialah husnul khuluq, iaitu akhlak yang baik ataupun juga disebut dalam bahasa kita pribadi yang baik. Jadi pribadi yang baik ini ialah menggambarkan bahawa seseorang itu mempunyai sifat ataupun sikap ataupun perwatakan yang sebati dengannya. Dan sudah tentu bila kita sebut perwatakan itu ataupun pribadi itu ialah pribadi yang mulia. Nabi kita SAW disifatkan oleh banyak sahabat tentang macam mana Nabi berinteraksi dengan sahabat baginda. Yang menarik dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disebut berkenaan dengan seorang cucu Nabi SAW yang bernama Husain bin Ali. Dia tanya kepada bapanya, iaitu Ali bin Abi Talib, berkenaan dengan watak, berkenaan dengan akhlak yang ada kepada datuknya, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Talib menjelaskan kepada Husain, kepada Sayyidina Husain, beberapa karakter ataupun pribadi yang ada kepada Nabi. Antaranya ialah Nabi ini mempunyai wajah yang ceria. Orang mukmin wajahnya ceria. Orang tengok orang gembira. Dan ini yang kita lihat apa yang pernah disebut oleh Abdullah ibnu Salam, seorang Yahudi, apabila dia juga menunggu dengan orang-orang Madinah hari ketibaan baginda. Dan ketika itu apabila melihat saja wajah mulia Nabi SAW, maka kata Abdullah ibnu Salam, aku dapati wajahnya bukan wajah seorang pembohong. Subhanallah. Wajah saja Naufal, wajah saja pun orang dah berkenan. Orang dah seronok, orang dah gembira melihat wajah yang ada kepada baginda SAW. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, Nabi ini dia suka mempermudahkan urusan orang lain. Tengok, mempermudahkan urusan orang lain. Saya fikir perkataan ini penting berada di mana-mana. Kita yang bekerja di kaunter sebagai contoh, kita kena ambil sifat ataupun sikap yang ada pada Nabi. Kita kena fikir apa yang boleh mempermudahkan urusan klien kita, pelanggan kita. Kita sebagai seorang guru, apa yang boleh kita fikirkan macam mana untuk kita mempermudahkan urusan pembelajaran anak-anak didik kita.
Kita sebagai keluarga, bagaimana untuk kita permudahkan urusan keluarga kita. Kita sebagai ketua, kita sebagai majikan, kita kena fikir apa cara untuk kita mempermudahkan urusan staf kita. Pasal apa kita tanya persoalan-persoalan begitu? Kerana sifat ini ada kepada Rasulullah SAW, mempermudahkan urusan orang lain. Dan menjadi satu sunnatun Nabi, Nabi kalau dibentangkan kepadanya dua perkara, Nabi memilih yang paling mudah, yang paling senang. Maksudnya ialah Nabi tak pilih benda yang menyusahkan orang lain, yang membebankan orang lain. Yang penting perkara itu lebih mudah, tetapi perkara itu tidak boleh membawa kepada dosa. Selagi perkara itu masih dalam had ataupun dalam sempadan ketaatan kepada Allah, walaupun nampak mudah, maka itu yang dibuat oleh Rasulullah. Dan Nabi minta kepada sahabat-sahabat yang lain supaya mempraktikkan, iaitu memilih yang mudah, tetapi yang mudah itu boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam masa yang ada ini ialah kita diberitahu oleh Sayyidina Ali bahawa watak yang ada kepada Nabi ini ialah Nabi sama sekali tidak menggunakan kata-kata keji. Tidak ada kutukan, tidak ada sindiran, tidak ada kata-kata yang menghiris perasaan orang lain. Kalau kita lihat, Nabi lah orang yang paling banyak disakiti, dianiayai, dikata macam-macam kepada Nabi. Apa perkataan yang tak elok dikatakan kepada Nabi, Nabi Naufal tidak pernah membalasnya, satu. Yang kedua, fakta sejarah, Nabi tidak pernah mengungkit depan sahabat, depan isteri baginda, kutukan-kutukan yang pernah diterima. Tak. Dia pernah kata saya begitu. Oh, tak ada, tak ada. Kita ni kadang-kadang kita akan, oh dia pernah dulu dia kata saya begitu. Nabi zip mulut, dia tak akan habis di situ saja. Yang kita tahu orang kutuk Nabi apa ni, itu disampaikan oleh orang lain. Siapa yang nampak? Siapa yang nampak, siapa yang melalui peristiwa itu. Untuk Nabi cerita balik, oh saya punya pengalaman pahit, saya beginilah, orang kutuk saya, orang kata saya gila, si fulan kata begini, si fulan kata begini. Itu tak pernah berlaku. Subhanallah. Tidak pernah berlaku, dan kita tak akan jumpa dalam catatan sejarah, dalam sirah, Nabi ulang balik perkataan-perkataan yang pernah dilemparkan kepadanya. Ini adalah karakter, ini adalah pribadi mulia yang ada kepada Rasulullah SAW. Justru itu kita lihat Nabi seperti yang kita katakan tadi, satu perkara yang saya nak sebut juga dalam masa yang ada ini, Nabi cuba untuk tidak menghampakan permintaan orang lain, harapan orang lain. Dan ini yang diterapkan oleh Nabi kepada isteri baginda, kepada sahabat-sahabat baginda. Contohnya, dalam berinfak, dalam bersedekah. Pernah Aisyah radhiyallahu anha bersedekah kepada orang yang datang kepadanya hanya dengan 3 biji tamar. 3 biji tamar. Sebab ketika itu Nabi tak ada di rumah. Poin yang saya nak sebut, untuk hampakan orang, tak ada. Aisyah kata, oh rumah kami pun susah, kami pun tak ada apa-apa. Allah. Aisyah cari, ini didikan Nabi. Aisyah cari, oh rupanya ada 3 biji tamar. Jadi bantuan yang diberikan kepada wanita tersebut ialah dengan 3 biji tamar, kemampuan yang ada kepada diri Aisyah ketika itu. Subhanallah, masya-Allah. Itu beberapa, itu baru sedikit Ustaz. Subhanallah. Kita dah tergerak. Subhanallah. Hari ini nak melihat kita membantu memudahkan urusan orang lain. Ya Allah, lagi susahkan adalah berwajah ceria, kita pun kata kita asyik depresi dan sebagainya. Subhanallah. Bagaimana contoh peribadi unggul Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. InsyaAllah kita akan sambung lagi Ustaz selepas ini, insyaAllah. Peribadi unggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ini bersama dengan Ustaz Syukri di Assalamualaikum Subuh. Terus setia bersama kami.
Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Kembali semula kita. Assalamualaikum subuh. Terima kasih sahabat yang bersama dengan kita secara langsung maupun di Facebook Live TV Al-Hijrah. Kata Mak Itun di Facebook, sikit sama sikit kita senangkan orang, Allah senangkan kita. Itu pegangan saya, insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih Mak Itun atas komennya. Itu topik kita hari ini, peribadi unggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah, Rasulullah kata, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah sentiasa akan bantu mempermudahkan seorang hamba itu selagi mana seorang hamba itu mempermudahkan orang lain. Itu salah satu contoh yang Ustaz Syukri kongsikan tadi, sifat unggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita nak meneruskan soalan. Islam ini ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyuruh buat ma'ruf dan sifat-sifat yang baik, dan ada kemungkaran yang patut kita jauhi. Betul. Sifat-sifat mungkar yang mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memang tegah dan mungkin ada ternyata dalam Al-Quran yang harusnya kita ambil peduli. Ustaz, bagaimana? Baik. Cantiknya perkataan mungkar itu sesuatu yang tidak disukai. Mungkar itu juga maksud sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya orang yang punya peribadi buruk ini memang secara dalaman itu ataupun secara fitrah manusia tak suka. Contoh manusia orang sombong. Ya. Dia benda itu tak perlu diajar. Hati rasa tak suka orang yang sombong, orang yang takabur. Kerana itu Nabi SAW melarang sifat-sifat mazmumah. Ada riwayat yang menggambarkan bahawa ada beberapa perkara yang Nabi tinggalkan, Nabi tak buat. Antara yang disebut ialah qad taraka nafsahu min thalath. Nabi ini dia tinggal antaranya 3 perkara. Yang pertama ialah al-mira, yang kedua al-ikthar, yang ketiga wa ma la ya'ni. Yang pertama ialah bertikam lidah. Allah. Awas kita hari ini kadang-kadang kerana isu-isu yang kecil, kerana pandangan politik yang berbeza sebagai contoh, memahami isu tertentu yang berbeza, mereka boleh bertekak. Padahal tidak ada keuntungan pun apabila kita bertekak, bila kita berbalah, bila kita berdebat sampai muka merah, sampai hati sakit, bola-bola mata pun merah. Tak perlu pun. Sebab itu Nabi meninggalkan apa yang kita sebut sebagai al-mira, bertikam lidah. Wal ikthar, ataupun meminta sesuatu yang banyak. Kalau nak sesuatu, nak banyak. Itu tak dibuat oleh Nabi. Dan yang ketiga, Nabi tinggalkan perkara yang tidak memberi apa-apa makna kepadanya. Ataupun dalam bahasa yang lain, Nabi tinggalkan perkara yang sia-sia. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW. Nabi beramal dengan apa yang disebut oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Allah Ta'ala sebut siapakah orang yang paling baik perkataannya, ialah orang yang menyeru kepada Allah. Apa maksud menyeru kepada Allah? Beriman kepada Allah, mentaati Allah, punya sifat-sifat yang baik, makarimil akhlak. Itu seruan Nabi kita SAW. Yang kedua, wa amila salihah. Orang itu ialah orang yang beramal dengan amal soleh. Dia tak boleh ajak orang saja, tak boleh seru saja. Mesti tak boleh cakap saja, tapi mesti daripada pelaksanaan seseorang itu untuk melakukan amal soleh. Amalan solihah, amal soleh. Dan perkataan amal soleh itu apa saja perbuatan baik yang perbuatan itu kalau kita buat sama ada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia, akhirnya perbuatan tersebut membawa keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesan daripada apabila kita beramal dengan amal yang soleh. Justru kita lihat Nabi kita SAW, sahabat-sahabatnya bila mereka bertemu dengan Nabi, mereka menunggu-nunggu apa yang Nabi nak cakap. Sebab Nabi dia bukan cakap banyak, mengaruk gitu. Nabi akan susun kata-kata. Jadi sahabat tunggu bila Nabi nak cakap. Maksudnya perbualan Nabi itu, percakapan Nabi itu satu percakapan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Nabi pula bila dia bercakap, dia hanya bercakap dengan percakapan yang baik. Itu Nabi sebut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau seseorang itu beriman kepada Allah dan ingat hari akhirat, dia hendaklah bercakap dengan cakap yang baik. Kalau tak ada modal, hendaklah dia diam, dia senyap. Itu yang dipraktikkan oleh Nabi. Yang ketiga, bila Nabi bercakap ini, sahabat ni terpaku.
Terpaku. Maksudnya mereka betul-betul apa yang Nabi sebut. Justru itu kita lihat hampir yang disampaikan oleh Nabi itu dapat sampai kepada kita. Apa maksudnya? Riwayat hadis. Sebab mereka mendengar dengan penuh perhatian. Macam kita bercakap lah Naufal. Kalau cakap sembang kosong, kita tak ingat apa dah. Tapi kalau cakap tu kita jumpa seorang alim, seorang yang hebat. Bila dia bercakap tu kita perasan. Kita akan ingat sampai bila-bila. Saya pernah jumpa cerita lama 20-30 tahun dulu. Saya jumpa seorang pemimpin gerakan Islam di Mesir. Ketika itu umur saya 20-an. Saya jumpa dia dekat airport. Saya kata, tuan ke nama Syekh ni? Dia kata, ya wahai anakku, ya. Saya kata kat dia, tuan boleh tak tuan nasihat kat saya? Dia kata, apalah saya nasihat kepadamu wahai anak. Aku nasihatkan kepada kamu dengan satu hadis Nabi SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Dihabiskan hadis itu. Saya ingat hadis itu sampai sekarang. Kalau jumpa dia, oh ini pernah ada seorang hamba Allah, seorang tokoh pemimpin gerakan Islam, baca hadis ini. Sebab apa? Waktu kita dengar tu kita ambil perhatian. Itulah gambaran mudah kita manusia biasa ni nak bandingkan dengan sahabat yang memberi perhatian yang besar kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Justru itu dalam teknik perbualan, percakapan Nabi dia tak gunakan ayat yang panjang. Macam kita ni kan bercakap panjang, tak berhenti. Nabi dia pendek. Contoh hadis kita baca tadi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mudah, simple. Nabi tak kata kalau seorang itu ini dalam karangan Nabi tak. Nabi cakap sepatah-sepatah. Yang seterusnya ialah kadang-kadang untuk supaya sahabat ni memberi perhatian, Nabi ulang perkara tersebut sampai 3 kali. Sekali. Kadang-kadang soalan yang sama Nabi jawab sama. Contoh hadis yang masyhur berkenaan dengan seorang sahabat jumpa Nabi, dia kata, ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wasiatkan saya, beri pesan kepada saya. Nabi kata, la taqta. Jangan marah. Orang tu tanya lagi, ausini ya Rasulullah. Nabi kata, la taqta. Sampai kali ketiga, ausini ya Rasulullah. La taqta. Jangan marah. Maksudnya Nabi penekankan, orang ingat sampai sekarang, jangan marah. Maksudnya uruslah kemarahan kamu. Begitu juga Nabi pernah puji seorang lelaki 3 hari berturut-turut. Bila seorang lelaki masuk, Nabi kata, hadza rajulun min ahli jannah. Lelaki ini daripada ahli syurga. Esok Nabi sebut sekali, lelaki ini bakal ahli syurga. Hari ketiga Nabi sebut, ini adalah lelaki bakal ahli syurga. Rahsianya kerana orang ini bila dia tidur pada waktu malam, dia tak akan tidur, dia tak akan lelapkan mata sehingga dia memaafkan kesalahan orang lain. Poin itu Nabi ulang sampai 3 hari berturut-turut. Ini teknik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Justru itu kita dalam suasana kita masih berada dalam bulan Muharram ini, satu perkara yang penting juga ialah sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada Nabi itu ialah kita fikir macam mana suatu hari nanti kita dapat bersama dengan Rasulullah SAW. Dan bila kita sebut begitu, sebenarnya cara itu pelbagai. Tetapi dalam kepelbagaian itu antaranya ialah kita menyantuni anak-anak yatim. Ini satu hadis yang selalu kita baca yang Nabi gambarkan, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan juga dengan kafil. Kafil maksud dia penjaga. Penjaga ni dia bahasa Arab ni dia kaya kan. Penjaga, orang jaga tu, cara jaga tu macam-macam lah. Mungkin jaga di rumah anak yatim tu sendiri. Betul. Mungkin juga adalah dalam bentuk infak kita sehingga kita dapat membangunkan masa depan anak-anak yatim. Dan dalam hal ini kita di Peyatim yang saudara sebutkan tadi, kita dalam proses untuk membangunkan apa yang kita sebut, kita namakan sebagai APYA, Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN, yang lokasinya di Dungun, Terengganu. Kita mahu jadikan ini adalah sebagai pusat pengumpulan anak-anak yatim untuk mereka belajar dan mereka
dapat berinteraksi dengan anak-anak yatim dari seluruh negara ASEAN. Kita nak daripada awal lagi mereka berkawan, mereka punya jaringan bukan dengan Malaysia saja. Termasuk dengan sahabat-sahabat di negara ASEAN ini, dan ada kita bina trust pendidikan kita akan wujudkan ataupun kita bina masjid supaya tempat berkumpul mereka, tempat mereka membina sepakat ataupun kasih sayang itu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain daripada pembinaan akademi itu, komponen penting ialah untuk kita membina masjid. Justru Naufal, perkara yang kita nak sebut pada pagi ini juga ialah kita merayu kepada sahabat-sahabat kita di luar sana untuk menginfakkan sebahagian harta mereka sebagai wakaf, sebagai derma, untuk kita membangunkan Akademi Pengajian Islam anak-anak yatim ASEAN ini. Sebab kita fikir inilah barangkali di antara amal jariah kita yang boleh kita lakukan. Dan saya selalu sebut di mana-mana, saya kata kita kalau nak infak ni, kita tak perlu tunggu kaya. Nak infak, nak bantu, nak derma, nak wakaf ni tak tunggu kaya, tapi kita infaklah sebahagian daripada apa yang kita ada. Justru itu kita lihat biasanya Quran akan gunakan min wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Disebut perkataan min, sebahagian atas kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita semua. Insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan bahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Malaysia. Insya-Allah sahabat-sahabat, sama-sama kita infakkan harta kita. Janji Rasulullah tu kita begini dengan Nabi di syurga nanti. Siapa apa lagi kita nak di akhirat nanti bersama dengan Rasulullah SAW bila kita menjaga anak-anak yatim ni, insya-Allah. Seperti tertera di kaca TV, insya-Allah sama-sama kita infakkan harta kita, insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz, dan kita melabuhkan tirai Assalamualaikum subuh pagi ini jam 7 nanti. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana, terus dia sahaja di hadapan TV, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.